Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Saya Ernest Jonathan Seribu bawakan anda Buletin UKAS edisi petang 10 Mei 2020. Tumpuan edisi petang, Sarawak hari ini merekodkan 10 lagi kes sembuh COVID-19 dari Hospital Umum Sarawak menjadikan keseluruhan 66.30% kes positif COVID-19 telah sembuh. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan media harian COVID-19 hari ini turut memberitahu Sarawak merekodkan satu lagi kes positif COVID-19 dari daerah Serian. Bilangan PUI hari ini adalah sebanyak 143 kes manakala yang masih menunggu keputusan makmal adalah sebanyak 69 kes. Berita berikutnya. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa sehingga 12 Mei ini akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020. Berucap dalam keputusan khas yang disiarkan secara langsung pada Ahad, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, tempoh lanjutan selama 4 minggu itu juga bermakna semua peraturan dan SOP yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKPB pada masa ini akan kekal berkuasa sehingga 9 Jun 2020. Jelasnya, sebarang perubahan mengenai peraturan SOP atau senarai sektor yang dibenarkan beroperasi akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Dari segi pandangan umum juga, saya dapati rata-rata rakyat mahukan supaya kerajaan terus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memerangi wabak ini. Justru atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Sementara itu, Perdana Menteri memberitahu larangan pergerakan antara negeri masih berkuat kuasa dalam tempoh PKPB ini. Justru jelasnya perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya adalah tidak dibenarkan. Ini bermakna minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik berhari raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Bila keadaan kembali pulih sedikit masa lagi, saudara-saudari bolehlah balik ke kampung halaman menziarahi ibu bapa dan sanak saudara. Bagaimanapun katanya, ziarah menziarahi dibenarkan dalam kalangan jiran terdekat dan keluarga yang tinggal dalam negeri yang sama dengan had maksimum 20 orang pada satu masa tanpa perlu membuat jamuan besar-besaran atau rumah terbuka. Ram Undang-Undang RUU Pemberkalan Tambahan 2020 akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di bangunan Dun pada esok hari 11 Mei. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, persidangan tersebut akan membentangkan 2 rang Undang-Undang Pemberkalan Tambahan 2020 dan tiada sesi perbahasan berlangsung sepanjang persidangan sehari tersebut. 2 government bills, 1 Supplementary Supply Bracket 2019 Bill 2020, 2 Supplementary Supply Bracket 2020 Bill 2020. Both bills will be tabled for first, second, third readings by Honourable Minister for Finance too on the 11th of May 2020. As this sitting is only for 1 day, there will be no questions and answer section. Beliau berkata demikian ketika sidang media khas Mesyuarat Dewan Undangan Negeri di bangunan Dun Sarawak pada Ahad. Dato' Amar Muhammad Asfia turut menambah, persidangan tersebut akan mematuhi SOP yang ditetapkan dalam PKP.
Berita seterusnya, Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Sin berkata sejak 24 April hingga kini, tiada lagi kes positif COVID-19 dicatatkan di Bandaraya Miri. Dalam satu kenyataan media pada Ahad, Datuk Lee memaklumkan pada masa ini hanya 3 kes positif COVID-19 yang masih dimasukkan ke Hospital Miri dan di bawah pemerhatian yang ketat dari keseluruhan 3 kes. 2 kes adalah dari Miri dan 1 kes dari Limbang. Kesemuanya stabil tanpa komplikasi. Datuk Lee juga mengucapkan terima kasih khas kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, semua petugas Barisan Hadapan, agensi-agensi terlibat dan komuniti bahagian Miri atas kerjasama dan kerja berpasukan yang kuat dalam tempoh PKP. Beliau yang juga menteri yang bertanggungjawab dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri bahagian Miri menegaskan rakyat di bahagian Miri tidak seharusnya leka dengan status hijau kerana virus COVID-19 ini tidak nampak dan amat berbahaya, dan beliau turut menggesa masyarakat Miri meneruskan amalan pencegahan umum pada setiap masa seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan JPBN Sarawak. Beralih ke laporan mengenai penghantaran pulang pelajar-pelajar ke rumah masing-masing. Seramai 19 lagi rakyat Malaysia terdiri daripada pelajar universiti dan yang bekerja di luar negara selamat dihantar pulang ke Kuching, Kota Kinabalu dan Labuan pada Jumaat. Penghantaran pulang mereka telah diuruskan oleh pihak Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, serta dibantu Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA dan Kementerian Pengajian Tinggi. Kumpulan berkenaan adalah yang telah selamat menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari di beberapa buah stesen kuarantin di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor dan disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan video ringkas bersempena sambutan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Sekian bersama saya, Enes Juratan Seribu dan kru penerbitan. Jaga diri anda dan sentiasa patuh arahan PKP. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Bulletin Ukas. Salam Ukas.